minasyaitanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala di kala pagi yang cukup hening dan memberikan satu inspirasi buat kita. Allah masih lagi memberikan ruang dan peluang kepada kita untuk memperbaiki segala kelemahan dalam kehidupan, untuk menambahkan kebaikan, terutama dalam kita mengejar impian, mendambakan syurga yang diidam-idamkan. Dan mudah-mudahan peluang ini kita ambil, kesempatan pagi yang berbagi dalam usia kita, mudah-mudahan menjadi jariah kepada kita dan menjadi di antara khairat, kebaikan-kebaikan yang kita buat di dunia ini, untuk kita bawa pulang amalan-amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, kita dah masuk tahun 2023. Azam tahun baru ni jangan simpan lagi. Dah boleh dah buka. Dah boleh dah buat. Patah lagi cita-cita dan impian kita untuk kita raih sesuatu pada tahun ini. Kita doa juga pada Allah, mudah-mudahan kebaikan itu lebih baik daripada tahun lepas. Ya. Maka tuan-tuan dan puan-puan sahabat rahimakumullah sekalian, rugi dan amat malanglah kalau kita menanti tunggu dulu. Sekali lagi lah. Depan lah. Macam tadi Ustaz Api tanya, tak ada obsession Ustaz? Terus tanya obsession. Dan sebab dia tengok saya punya profil dalam Facebook. Ustaz Nabi Ustaz duk terbang-terbang ni, minggu ni tak terbang lah. Minggu ni tak terbang lah. Minggu ni relax je. Hari Jumaat ni saya terbang. Saya umrah insyaAllah Jumaat ni. Amin. Cumanya tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, menyentuh tentang apa yang kita sedang cari, sudah pasti kita nak mencari sesuatu yang kita boleh membahagiakan diri kita sendiri. Jika soalan itu saya tanya pada tuan-tuan, apa yang tuan-tuan cari dalam hidup? Apa yang puan-puan cari dalam hidup? Apa yang kita semua sedang cari dalam kehidupan? Tolong bagi satu jawapan yang tuan-tuan akan rasa bahagia. Takkan tanya kat siapa-siapa. Kan tuan-tuan tak nak tanya soalan. Kalau kita kata dulu-dulu masa muda, saya nak cari kerja Ustaz. Dah dapat kerja, tu nak cari lagi. Saya nak cari jodoh Ustaz. Dah jumpa dah. Lepas tu nak buat lagi. Tambah lagi. Faham tak faham dah? Maksudnya ialah, kalau kita cari sesuatu yang kita rasa kita nak dapat, insyaAllah di dunia kita dapat. Tapi apakah dengan dapat tu kita akan rasa selesai? Maka apa yang kita nak cari sebenarnya dalam hidup kita ni? Maka Nabi SAW telah memberikan panduan bahawa hidup kita ni kemuncaknya ialah untuk dapat kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Kita takkan rasa apa-apa dah, takkan rasa tak puas hati dah. Iaitu kebahagiaan hakiki itu ialah dengan mendapat keredaan ilahi. Itu puncak dia. Macam mana manusia itu bekerja, walaupun tak dapat APC, hati dia bahagia. Walaupun datang kuliah, kena tahan telinga beletiak daripada ustaz. Contoh, redha je dia. Balik tu juga, tak ubah pun. Biar bilang dia kan. Keredaan Allah Subhanahu wa taala itu bertitik tolak dengan kita berusaha untuk mencarinya. Maka Nabi SAW telah memberikan satu gambaran kepada kita semua bahawa innallaha yarda lakum salasan. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah redha akan kamu semua. 3 benda. 3 perkara. Kalau kita boleh buat, kita boleh cuba untuk laksanakan dalam hidup kita, insya-Allah mudah-mudahan Allah mendatangkan kepada kita keredaannya. Tapi tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, hadis ni dia tak panjang. Cuma Nabi sebut innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah redha kamu dengan 3 perkara dan Allah boleh benci kamu dengan 3 benda. Ni Nabi bagi satu peringatan. Sebab kita ni manusia, dia suka hak mana yang dia suka aja. Sedangkan hak Allah tak suka, kena faham juga. Dalam hidup kita ni ada had dan batasannya. Apa yang boleh dan apa yang tak boleh. Apa yang dua, apa yang terus. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, lihatlah hidup kita ni. Allah jadikan ia berpasang-pasang untuk kita lihat, untuk kita tengok, untuk kita hayati. Kenapa Allah jadikan kita ni lelaki? Ada pula perempuan. Allah jadikan malam untuk kita rehat. Allah jadikan siang untuk kita bekerja. Allah jadikan semua pasang-pasang tu untuk kita fikirkan tuan-tuan. Maka Nabi SAW memberikan satu kabar gembira, iaitu Allah akan
redha kamu dengan 3 benda. Tapi dalam masa yang sama, Nabi sebut 3 benda lagi boleh mendatangkan kebencian Allah. Sahabat rahimakumullah sekalian, cantiknya hadis Nabi SAW kalau kita amati bersama. Bukan hanya hadis ini, hadis-hadis yang lain. Nabi menceritakan, Nabi menyampaikan panduan untuk seluruh umat dia buat dengan mudah, faham dan dengan bersungguh-sungguh. Bayangkan tuan-tuan, kalau pagi ni saya sebut pada tuan-tuan. Tuan-tuan, ciri-ciri kebahagiaan ada 101. 101 ciri-ciri kebahagiaan, bagi contohlah. Pertama, berkasih sayang. Kedua, contoh kan. Tuan-tuan dengarlah. Mai ke 55 dah muak lah. Tu baru dengar, tak buat lagi. Faham tak maksud saya? Bilangan tu banyak. Tapi Nabi SAW sebut bilangannya banyak tak? Tak banyak. 3 je. Tapi 3 tu pun jenuh nak buat. Manusia. Dia akan berkira-kira untuk buat sebab dia rasa Allah ni tak mampu sangat, ni dan sangat, ni tak boleh sangat. Manusia. Maka Nabi sebenarnya di antara pakar motivasi dunia. Kalau kita hari ni sebut motivasi ya. Sebut minta sikit, saya nak minta daripada pakar motivasi untuk bagikan motivasi. Betul lah, zaman sekarang ni kita ada orang yang kepakarannya dalam bidang motivasi, tak nafikan. Tetapi Nabi SAW bukan hanya sekadar memberikan satu pandangan, memberikan satu qaul, memberikan satu kata-kata, iaitu sabda Nabi SAW itu sendiri. Tapi Nabi memberikan satu rangsangan positif untuk manusia itu buat. Cuma kita tak nampak bahawa ia sebagai satu inspirasi daripada Nabi SAW. Nabi sebut mudahnya 3 benda. Sebagai contoh tuan-tuan yang sebelum ni. Hadis tentang Iqtanim khamsan qabla khamsin. Carilah, rebutlah 5 perkara sebelum datangnya 5 benda. Nabi ada sebut 50. Tak ada. Nabi sebut 5. Tunkihul mar'ah li arba'. Kahwinilah akan kamu seorang wanita dengan 4 perkara. 4 je. Si baik 4 tu pun kira belasah kita pun. Mana ada tengok hadis Nabi pun masa nak kahwin. Janji, comel, lawak, dari luar. Apa ni, warna kulit cerah, jadi. Hak yang lain semua reject. Dalam kali. Tu macam tu ya. Jangan. Sebab Nabi dah bagi panduan. Maksudnya Nabi bagi pada kita cara-cara untuk kita buat dengan mudah. 3, 4, 5 bilangan yang mudah. Nabi takkan sebut sampai 50, 100 dah. Tengok banyak hadis-hadis Nabi ceritakan kepada kita begitu. Memberikan satu rangsangan positif bahawa benda ni kita boleh buat. Tapi sejauh mana kita mampu buat. Nabi sebut apa tuan-tuan? Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kalian menyembah Allah dan jangan menyekutukannya. Itu asas. Nabi sebut. Yang kedua, wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Dan ketiga, wala tafarraqu. Dan jangan kamu berpecah belah. Maka tuan-tuan, renung-renungkan 3 benda ni. Pertama, sembah Allah dan jangan syirikkan Tuhan. Kedua, pegang tali Allah. Yang ketiga, jangan berpecah belah. 3 benda ni kita buat tak? Setakat ni kita buat tak? Pertama, sembah Allah dan tak syirikkan Allah. Betul tak kita buat? Alhamdulillah. Kedua, berpegang teguh kita dengan tali Allah, Quran dan Sunnah. Betul tak? Alhamdulillah. Ketiga, jangan berpecah belah. Buat tak? Tu tak boleh buat. Tuan-tuan sama rahimahumullah sekalian. Ya. Tak boleh. Betul, pagi ni saya tunggu. Tapi ni kedai tak buka ni. Aduh, kan. Tuan-tuan, sahabat rahimahumullah. Nak nampak durian pun boleh bergaduh. Nak sebut pada tuan-tuan, 3 benda yang Nabi sarankan untuk kita buat. Benda ni mudah dan benda ni ada di keliling kita. Pertama, Nabi suruh sembah Allah dan jangan syirikkan Tuhan. Kedua, pegang teguh tali Allah. Ketiga, jangan sampai kamu berpecah belah. Maka tuan-tuan, sahabat rahimahumullah, Nabi bukan hanya sekadar suruh kita buat. Nabi ajarkan kepada kita cara penyelesaian kepada isu dan masalah tadi. Contoh yang pertama, Nabi sebut, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Tuan-tuan, cuba tengok masalah-masalah yang berlaku di keliling kita hari ini. Kenapa masalah kepincangan akhlak? Kenapa masalah keruntuhan rumah tangga? Kenapa masalah pergaduhan, persengketaan sesama kita? Berpunca daripada mana? Tengok balik, inilah ciri yang Nabi tekan. Pertama, an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Sembah Allah, jangan sembah manusia. Kalau manusia tu buat salah, bercakap benar.
Kalau manusia tu tak betul, tolong tegur. Tapi Allah, setiap arahan Allah, hak yang Allah larang kita buat tak? Tak habis. Dosa sikit je. Contoh macam saya nak pergi umrah ni. Nak pergi umrah dah lagi. Sana tempat mohon ampun, kita buat dosa tu. Sebelum pergi minta maaf lah. Dia tak tahu, pergi lagi tak jumpa kat bawah. Kan zaman-zaman dulu orang duk kata, kalau kita banyak dosa, pergi Mekah tak nampak kat bawah. Kan? Orang pergi, orang pertama kali pergi lah. Sampai kita pun cerita, tuan-tuan, inilah dia Masjidil Haram. Allah, Masjidil Haram tak nampak kat bawah lagi, nak qiyam dah. Allah. Tuan-tuan akan dapat diperlihatkan tentang keagungan Kaabah tu sendiri. Sabar, kita masuk. Bawa masuk dalam, tiba-tiba tak nampak apa. Ustaz kata masuk dalam Masjidil Haram ni nampak Kaabah. Saya tak nampak apa, Ustaz. Dosa saya banyak, Ustaz. Dia kata belum lagi. Ni construction pula. Kan under construction, kan tengah duk buat lagi pembikinan. Dia tutup pintu ni, dia kita masuk depan ni. Masuk depan pun nampak Kaabah. Oh, nasib baik Ustaz oi. Ingatkan dosa saya banyak tak nampak Kaabah. Jangan pakai main tu. Maksudnya kalau orang banyak dosa, kadang-kadang Allah tak bagi nampak, Allah hijab. Maka tuan-tuan, pertama yang Nabi sebut ialah anta'budu wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan dalam hati kita walaupun sekelimit cuma kita rasa membanding-bandingkan Allah dan juga makhluk lain. Bimbang kita manusia betul. Kita ni takkanlah nak mensyirikkan Tuhan. Kita ni yang berpegang teguh kepada ajaran kita, yakni Islam melalui pegangan kita ahli sunnah wal jamaah, kan? Yang kita masih pegang pada Quran dan sunnah sebagai dustur kita, perlembagaan kita. Bimbang tuan-tuan. Makhluk yang namanya syaitan takkan menyesal dan takkan berputus asa selagi dia tak boleh menyesatkan hamba Allah yang namanya anak Adam. Dia cuba juga. Cuba bayangkan tengah sembahyang dia boleh nak kacau kita. Tengah angkat takbir tu Allahu Akbar. Tadi kunci motor tak tahu mana tu. Celah tu dia teringat. Padahal tadi ni buat tak ingat, nampak? Dia main kacau. Maksudnya dalam erti kata kita sembah Allah pun ada makhluk masih lagi nak cuba menyesatkan manusia. Sebab itulah Allah Nabi sebut jangan sampai kita mensyirikkan Tuhan. Bimbang manusia hari ini memanglah tak semua berhala. Tapi bimbang-bimbang ada perasaan syirik khafi. Syirik yang tersembunyi. Yang datang dengan lintasan hati. Yang kadang-kadang kita mengubah kepercayaan kepada Allah kepada makhluk yang lain. Terutama apabila ada sakit-sakit teruk. Kan? Sakit-sakit teruk, pergi jumpa dengan pawang. Pawang kata ni buat macam ni lega. Jadi kawan ni pula macam percaya. Oh, betul no. Hak Allah suruh buat, dia tak mau buat. Hak manusia suruh, hak tu yang dia nak buat. Ni bimbang. Kadang-kadang manusia dia bila hilang kepercayaan tu sebab dia ada tekanan dan ujian. Maka sebab itulah tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, kita bimbang-bimbang juga dalam situasi kita hari ini yang Allah tak berapa nak uji lagi. Yang sebelum ni Allah dah uji 2 tahun dengan COVID-19. Kan ni katanya gelombang akan ada balik. Tapi gelombang tu kita boleh tangani dengan baik sebab pengalaman selama 2 tahun. Sama-samalah kita doakan dan sama-samalah kita ambil cakna segala apa peranan-peranan kita yang disebut oleh pihak kerajaan dan pihak berwajib untuk jaga diri dan keselamatan kita. Maka tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, berkenaan dengan ta'abbud ini, ubudiyah ini tuan-tuan. Kita hari ini boleh semayang, kita hari ini boleh puasa ni, nak tak lama dah ni. Jamadil akhir nak tinggal dah. Lepas ni nak masuk Rejab. Bila bulan 2 banyak cerita tentang Isra' Mi'raj. Bulan 1, bulan 2 ni nak masuk ni, nak masuk Isra' Mi'raj. Lepas tu bulan 3 dah masuk Sya'ban. Lepas tu tak lama dah, hujung bulan 3 dah masuk bulan puasa dah. Tuan-tuan dah buat dah baju main tarawih. Kau dah tempah hujung raya. Tanya awal tailor pun dah tak ambil tuan-tuan. Maksudnya kalau kita tak pernah nak bersedia lagi nak sambut Ramadan, maka tuan-tuan, kita nak buat apa ni? Nampak dengan saya nak sebut kelazatan melakukan amal ibadah kadang-kadang dia tak sampai ke puncak. Macam Ramadan juga kita ni malam pertama, malam kedua, minggu pertama settle case. Tok Imam dengan Tok Bilal dengan ahli jawatan kuasa surau dan masjid gembira. Tabung kita penuh. Surau kita sampai penuh, sampai kat alam mana? Contoh kan, betapa ramainya. Mai masuk minggu kedua dia ketahuan. Kenapa usaha kita semakin lama semakin menurun? Inilah keadaan dia. Kita menyembah Allah, kita tidak mensyirikkan Tuhan, tetapi tahap iman kita yazid wa yanqus. Ini pandangan daripada ahli sunnah wal ulama ahli sunnah wal jamaah. Kadang-kadang kita bertambah, kadang-kadang kita berkurang iman kita. Maka Ramadan kebanyakan manusia dia akan bertambah.
Tapi bila sampai selesai saja sampai Ramadan masuk Syawal, habis. Kan? Lintang bukan. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, maka sebab itulah Nabi pesan kepada kita, benda ni dia ada benda yang tersirat di sebalik tentang ibadah, tentang ibadat ataupun kita persembahan kepada Allah. Macam hari itu saya forum dengan Fadil Ustaz Muhammad Rushdi Al-Jauhari. Dia ni dia mengkaji tentang sunnah Nabi. Bagus dia. Dia satu dia umur dia tua setahun pada saya. Lebih kurang kami sezaman di Mesir. Pernahlah tidur sebantai, makan setalam. Cuma mandi tak sebilik lah. Jangan bimbang tuan lah. Semua kan tak? Dia buat kajian tentang sunnah Nabi. Dia terbitkan buku biografi Rasulullah kan, best seller. Tuan-tuan cuba tanya dia, Ustaz dapat berapa royalty? Dia boleh beli sampai Alphard. Saya sebab tu pakai kereta sewa kan. Kereta sewa. Sebab kereta saya masuk bengkel, accident. Jadi sewa tokek bengkel bagi pinjam lah. Yang syoknya lagi tuan-tuan, takat ni tuan, live lah, tak boleh lah. Boleh sebut. Nak road tag mati. Baru tengok semalam, Allah bulan 12. Bawa sampai sini dah. Tak apa, dia lillahi ta'ala kan. Jumpa polis tak apa, saya main ceramah. Kalau kena pun, pihak surau saya claim lah. Saya main lah. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian. Dalam erti kata yang lain, bila saya tanya berkenaan dengan maksud sebenar ubudiyah ni, apa dia punya point dia? Keikhlasan. Bila kita buat satu benda yang ikhlas, segala apa yang Allah suruh buat, kita buat dengan tanpa kita menolak dalil. Benda yang Allah larang, kita jaga hati-hati kita. Kita jaga diri kita untuk tidak melakukan. Tapi bila tidak ada keikhlasan dalam beragama, maka waktu itulah dia main macam-macam. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, dalam Quran ada satu surah yang mengambil kalimah Al-Ikhlas, iaitu surah Al-Ikhlas. Dalam banyak-banyak surah, cuba tuan-tuan perhati, rata-rata surah, kalimah yang ada dalam surah tersebut akan diambil sebagai nama surah. Contohnya Al-Fil. Kan? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Diambil kalimah Al-Fil dijadikan sebagai nama surah. Al-Falaq. Contohnya qul a'udzu bi rabbil falaq. Diambil nama kalimah itu dijadikan sebagai satu surah. Tapi Al-Ikhlas, dalam surah Al-Ikhlas, walaupun hanya 4 ayat, tidak ada kalimah Al-Ikhlas dalam 4 ayat tadi. Tuan-tuan perasan tak? Tuan-tuan baru perasan. Saja nak tanya tuan-tuan, kenapa tidak diadakan kalimah Al-Ikhlas dalam surah Ikhlas untuk dijadikan nama surah dalam surah tersebut? Tuan-tuan, rupanya inilah kalam mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang direct, ada yang indirect. Ada yang tersimpan, ada yang terzahir kalimah-kalimah ataupun maksud tersebut. Maka para mufassir membuat kajian dalam 4 ayat surah Al-Ikhlas itu. Ayat pertama, Qul huwallahu ahad. Katakan wahai Muhammad, huwallahu ahad. Dialah Tuhan yang Esa. Itulah intipati kepada ikhlas. Menunjukkan bahawa dalam hidup kita ni jangan ada yang kedua, melainkan hanya Allah saja. Satu saja, Tuhan kita yang Esa. Nak buat kerja, nak main ibadat, ni nak main pagi ni nak dengar kuliah Ustaz Nabil. Tak apalah, kerana dengan Ustaz Nabil. Sebab main juga kuliah. Tapi kena betulkan bahawa kita nak solat. Kita nak duduk dalam majlis, kita nak iktikaf di surau, nak surau ke masjid kan. Mudah-mudahan tempat kita sujud ini menjadi saksi kebaikan dan kebajikan yang pernah kita buat dalam hidup. Tuan-tuan sahabat rahimah. Yang kedua, Nabi pesan iaitu wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah. Apa-apa masalah dunia kita ni, balik pada pokok pangkal kita iaitu Quran dengan sunnah. Jangan bicara tentang logik akal jika tidak berpandukan kepada wahyu. Hari ini rata-rata manusia suka melihat wajib akal lebih daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Bimbang tuan-tuan, pernah satu ketika keluarnya kumpulan yang namanya ni kelompok hak liberal ni. Bimbang-bimbang. Dia main lagi. Kelompok tu ada. Kita nak perang secara total tak boleh, tapi kita boleh sekat gerakan-gerakan mereka sebab mereka ni masih lagi sebagai Muslim, sebagai kita kata orang Islam kita. Tapi cara pemikiran menyebabkan kadang-kadang kita bimbang. Masyarakat kita hari ini mudah terpedaya dengan hanya logik akal.
Sedang wahyu Allah melampaui lebih daripada kita mampu untuk berfikir. Maka tuan-tuan, sahabat rahimakumullah sekalian, kita tengok dalam hidup kita, tuan-tuan. Yang kedua, berkenaan dengan situasinya. Bahawa Nabi sebut suruh kita pegang teguh dengan tali Allah. Hari ini apabila manusia tidak berpegang kepada dalam nasihat Quran dan nasihat sunnah Nabi SAW, maka akan pincang dalam hidup. Poin yang ketiga, Nabi pesan pada kita, jangan berpecah belah. Punca dia apa? Hak tadi, yang kedua. Kalau kita berpegang teguh dengan tali Allah, kita takkan mudah untuk berpecah belah. Kenapa kita boleh duduk di masjid surau, tak kira mana-mana parti, tak kira mana-mana pemahaman ataupun pemikiran. Duduk satu sah pula tu. Betul tak? Kalaulah benda ni boleh berlaku di luar, kenapa tidak boleh di dalam? Islam dah ajar bahawa konsepnya ialah penyatuan jiwa. Main masjid, hantar kisah hang pangkat, contoh Tan Sri ke, Datuk Sri ke, siapa-siapa Sri ke, macam saya duduk di Besri ke, sah pertama ke sah kedua, duduklah bercampur. Yang penting duduk dalam sah. Tok Imam pun tak kata golongan B40 belakang. Tak kata. Semua sama je. Yang main right duduk sah depan, maka dia dapat lebih fadilatnya banding dengan yang duduk belakang. Maka ini di antara yang disebut dalam agama. Maka tuan-tuan, tiga benda ni boleh buat tak tuan-tuan? Boleh buat. Cuma dia tanya pada diri sendiri. Sembah Allah jangan syirikkan Tuhan, betulkan balik alignment kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, pegang teguh dengan tali Allah. Ni prosesnya ialah dengan kita ikut kuliah-kuliah agama. Walaupun kita ni tak alim tuan-tuan, tapi jangan sampai jadi jahil. Kita ni tak baik tuan-tuan, tapi jangan sampai jadi orang yang boleh membawa keburukan kepada agama. Duduk dalam majlis ilmu, rajin-rajinlah mendekati para orang yang namanya alim, orang yang lebih baik daripada kita. Walaupun kita ni tak pandai mana, tumpang tempiah dia. Kan Nabi sebut dalam satu hadis, kan? Orang yang berkawan dengan tukang minyak, walaupun kita ni tak bau wangi, mandi pun dah, tapi tidak-tidaknya tempiah bau atar dia tu kena kat kita. Ni duk pergi kawan dengan tukang besi. Memanglah kita tak buat besi, tapi serpihan dia punya besi tu kena kat kita, maksudnya tafsiran. Macam kita lah juga kawan dengan orang hisap rokok. Kita tak merokok. Tuan-tuan tak merokok kan? Tuan-tuan tak merokok dan tuan-tuan pun tak suka kawan yang kawan rokok kan? Sebab tu main masjid tak bau pun rokok. Tapi kenapa kat luar bau rokok kan? Faham sudah, tak faham lah. Takkan ada orang hisap rokok dalam masjid. Sebab tu orang hisap rokok dalam masjid. Maka tuan-tuan, itulah maksudnya, jangan berkawan dengan orang yang boleh mendatangkan keburukan dalam diri. Tuan-tuan sahabat rahimakumullah sekalian, saya rasa cukuplah sekadar tu. 3 lagi kita simpan pada pertemuan akan datang. Boleh? Sebab pakat tunduk rapat dah. Dia kalau dah tunduk rapat, takkan ustaz nak ceramah seorang-seorang. Kan? Nasi lemak pun dah sejuk. Nasi lemak oh, tak ada. Telur 3 suku. Kalau mat Al-Qudus ni telur 3 suku, ustaz 2 biji. Khas untuk Ustaz Nabil sebab tak lagi nak kayuh. Oh, pandai dia bah. Hak nak kayuh berhenti dulu kena dengan telur 3 suku. Dia kata telur mahal tak? Pandai dia bah, no? Baik, terima kasih banyak atas tumpuan yang diberikan. Yang baik datang pada Allah, yang kurang datang pada diri saya. Jika ada kesalahan dan kesilapan, mohon teguran daripada para guru-guru kita, asatizah kita, tuan-tuan dan puan-puan. Mudah-mudahan ia beroleh kebaikan dunia dan juga akhirat. Dan kita yang duduk dalam majlis ilmu ini, Allah turunkan barakah semuanya tidak berkurang walaupun sedikit. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.